Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Astaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtadi. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَلَا هَادِيَ لَهُ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزورنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tuan-tuan puan-puan muslimin dan muslimat sekalian rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pada pagi Ahad ini 3 Safar 1442 Hijriah bersamaan 20 September 2020. Sekali lagi kita panjatkan setinggi puji syukur kepada Allah SWT yang memberikan kita sekali lagi kesempatan untuk bertemu di dalam majlis ilmu ini yang disebut sebagai Rawdatun min Riyadil Jannah, satu taman dari taman-taman syurga Allah SWT, yang mana Nabi SAW menyebut dalam sebuah hadis bahawanya ma qaumun ijtama'a wa yatluna al-Quran wa yatadarasunahu illa hafat alaihimul malaikah ila akhir hadis atau kama qala Rasulullah SAW. Di mana Nabi SAW dalam hadis ini menyebut dia adalah berkumpul satu kaum membaca Al-Quran dan mentadaruskannya, ini mentadaburkannya, menaikkan malaikat menurunkan rahmah dan barakah atas perintah Allah SWT ke atas mereka, dan dikurniakan pada mereka sakinah, ini ketenangan, dan dikurniakan ganjaran paling sebaik-baiknya dari Allah SWT. Jadi mudah-mudahan kita yang mengikuti majlis ilmu ini akan dikurniakan apa-apa yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis baginda yang disebutkan sebentar tadi.
Maka tuan-tuan dan puan-puan muslim-muslim rahimakumullah, kita teruskan kuliah Maya At-Tafsir, kitab At-Tafsirul Munir juzuk 30 yang dikarang oleh almarhum Asy-Syaikh Dr. Wahab Az-Zuhaili Ad-Dimashqi As-Suri rahimahullah taala. Maka kita sampai kepada muka surat 375, iaitu surah yang seterusnya dalam juzuk 30 ni, surah lazim yang seterusnya dalam juzuk 30 ni, iaitu surah Al-Qari'ah. Surah ini adalah surah Makkiyah yang mengandungi 11 ayat, ya. Jadi surah Al-Qari'ah seperti mana surah Al-Adiyat juga adalah surah Makkiyah. Ya, ini surah ini diturunkan sebelum peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan surah ini mengandungi 11 ayat sungguhnya. Nama surah ini dinamakan surah Al-Qari'ah kerana pada permulaan surah ini Allah SWT mencetuskan rasa gerun dan takut manusia tentang hari kiamat, ya. Sebab itulah ulama-ulama menyatakan bahawa salah satu nama hari kiamat ialah Al-Qari'ah, kerana apa yang akan Allah SWT cerita dalam surah ini ialah berkenaan keadaan-keadaan yang akan berlaku pada hari kiamat. Kaedah yang sama digunakan dalam memulakan surah Al-Haqqah. Jadi surah Al-Haqqah juga dimulakan dengan kaedah yang sama. Al-Haqqah, Mal-Haqqah, wa ma adraka mal-Haqqah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haqqah, Mal-Haqqah, wa ma adraka mal-Haqqah, ya. Surah Al-Haqqah ni duduk dalam juzuk 29, ya. So, Al-Qari'ah adalah sebahagian dari nama-nama hari kiamat seperti perkataan Al-Haqqah, At-Tammah, As-Sakhah, Al-Ghashiyah dan seumpamanya. Surah ini dinamakan dengan nama Al-Qari'ah kerana boleh mengetuk dan menggugah hati dari manusia agar takut menghadapi hari kiamat, ya. Jadi sebenarnya oleh kerana surah ini diturunkan sebelum Nabi SAW berhijrah ke kota Madinatul Munawwarah, dan surah ini diturunkan ketika Nabi SAW berada di tengah-tengah kaum Arab Quraisy yang menyembah berhala, yang tidak mentauhidkan Allah SWT, yang tidak mengesahkan Allah SWT, yang rata-rata mereka tak percaya akan adanya satu hari yang dinamakan hari kiamat. Maka surah ini diturunkan untuk memperingatkan hati manusia bahawasanya satu masa dunia ini akan ada pengakhirannya, iaitu hari kiamat. Kaitan surah dengan surah-surah sebelumnya. Surah sebelumnya, yakni surah Al-Adiyat, telah disudahi dengan Allah menyifatkan hal-ehwal hari kiamat. Firman Allah SWT, mafhumnya, ya, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil la khabir. Mafhumnya, yang ini patutkah ia bersikap demikian? Tidakkah ia mau sedar dan insaf bahawa apabila kubur dibongkarkan segala yang apa yang ada di dalamnya, dan apabila didedahkan segala yang terpendam di dalam dada, sesungguhnya Tuhan mereka Maha mengetahui dengan mendalam, yakni tentang yakni balasan yang diberikannya kepada mereka pada hari itu. Ayat ke-9 hingga 11 surah Adiyat. Jadi ayat akhir surah Adiyat menyebut tentang hal ehwal hari kiamat. Apa yang akan berlaku? Tidakkah manusia ini sedar yang satu masa nanti mereka akan dibangkitkan dari kubur mereka pada hari kiamat, dan akan didedahkan apa-apa yang ada dalam dada mereka ketika berada di dunia dulu. Dan Allah SWT Maha mengetahui apa yang akan berlaku pada hari itu. Manakala dalam surah ini pula dihuraikan lagi secara keseluruhan peristiwa berkaitan dengan hari kiamat dengan segala malapetaka, huru-hara dan keadaan yang amat mengerikan. Di dalam surah Al-Qari'ah ini, Allah SWT meneruskan huraian tentang keadaan hari kiamat. Hari kiamat itu apa? Apakah yang akan berlaku pada hari kiamat itu? Kandungan surah. Tumpuan utama surah Makkiyah ini ialah untuk menimbulkan rasa ngeri dan takut berkenaan dengan malapetaka hari kiamat. Keseluruhan kandungan surah berkisar tentang perkara ini. Ini tuan-tuan. Jadi sebenarnya macam yang kita sebutkan sebentar tadi, itulah tujuan Allah SWT menurunkan surah Al-Qari'ah ini.
ialah untuk memberi kesedaran kepada manusia, terutamanya orang-orang Arab Quraisy, orang-orang musyrik Arab Quraisy pada waktu itu, tentang akan berlakunya hari kiamat, hari berakhirnya alam dunia dan bermulanya alam akhirat. Kenapa? Kerana mereka tak percaya. Kata-kata mereka yang menyembah berhala ini tidak percaya akan adanya hari kiamat. Hanya sedikit saja orang Arab yang beragama Yahudi, beragama Nasrani dan beragama Hanif, ini agama Nabi Ibrahim AS, mereka ini sajalah yang percaya akan adanya hari kiamat. Orang Arab secara majoritinya, yang lain mereka menyembah berhala, mereka tak percaya akan adanya hari kiamat. Malah mereka bertanya pula pada Nabi SAW, adakah tulang-tulang belulang ini boleh Allah Ta'ala bangkitkan pada hari kiamat? Maka Allah SWT jawab dalam banyak surah, antaranya surah Yasin yang kita baca malam Jumaat, inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kamilah yang akan menghidupkan orang-orang mati, walau macam mana keadaan dia sekalipun, dikebumikan ke, dibakar ke, atau bagaimanapun keadaannya, nanti mereka akan dibangkitkan oleh Allah SWT pada hari kiamat. Surah ini dimulakan dengan memaparkan gambaran ngeri dan dahsyat mengenai hari kiamat, di mana manusia keluar dari kubur masing-masing, berterbangan bagai kelkatu yang bertemperan. Firman Allah SWT mafhumnya, yauma yakunun al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Jadi 4 ayat yang pertama ni menceritakan tentang hari kiamat dan keadaan manusia yang dibangkitkan pada hari kiamat. Itu nanti kita akan uraikan kemudian. Kemudian dinyatakan sebagai dari tanda-tanda hari kiamat tersebut, iaitu kemusnahan gunung ganang. Ia bagaikan bulu yang dihembus berterbangan. Wa takunul jibalu kal ahnil manfush. Malapetaka ini menimbulkan ketakutan, huru-hara serta kesan yang mendalam di hati, pada hati manusia. Firman Allah SWT mafhumnya, wa takunul jibalu kal ahnil manfush. Surah Azim, dan gunung ganang seperti bulu yang berhamburan terbang. Ayat 5 surah Al-Qari'ah. Itu dia tuan-tuan. Jadi hari kiamat ini fenomena yang dahsyat. Sebab itulah kita pernah sebut dalam kuliah-kuliah yang lalu bahawa manusia beriman akan dimatikan terlebih dahulu sebelum berlakunya hari kiamat. Kerana apa? Kerana mereka memang sudah yakin dan beriman dan yakin akan berlakunya hari kiamat ini. Tak perlu ditunjukkan lagi. Yang ada ditunjukkan hari kiamat ini orang-orang kafir, yang mereka tak percaya akan adanya hari kiamat. Walaupun dah turun ayat-ayat Quran ni, dan mereka mesti tak percaya ada hari kiamat. Mereka ni lah nanti yang akan melihat bagaimana rupanya hari kiamat. Wallahu a'lam. Surah ini disudahi dengan pernyataan gambaran mengenai pemasangan dacing timbangan amalan manusia ni hisab. Mereka yang berat timbangan amal kebaikannya akan masukkan ke syurga, manakala mereka yang ringan timbangan kebaikannya akan masukkan ke neraka. Firman Allah SWT mafhumnya, fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'aishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Ayat 6 hingga ayat 11 surah Al-Qari'ah. Itu dia tuan-tuan. Itulah sedikit pengenalan tentang surah Al-Qari'ah. Maka kita sebelum kita pergi tafsir, kita teruskan dengan hukum hakam tajwid dan terjemahan harfiah surah Al-Qari'ah ini. Jadi kita lihat Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Ayat pertama surah Al-Qari'ah ini ada 2 saja hukumnya, iaitu alif lam qamariyah dan 3 alif lam qamariyah, mad asli pada qa alif di atas qa, dan ri'ah, ri itu ra tarqiq dibaca nipis huruf ra itu. Mal qari'ah sama juga, super. Ayat kedua ni super, hukumnya 3 juga sama, alif lam qamariyah, ma asli dan ra tarqiq ra nipis. Ayat ketiga, wa ma adraka mal qari'ah. Ma adraka, mim alif di atas ma bertemu dengan hamzah pada adraka, hukumnya mad jaiz munfasil, harus dibaca 4 atau
5 harakat. Kenapa? Alif pada ma itu bertemu dengan hamzah pada kalimah adraka, kalimah yang lain. Adraka ada, ya, qalqalah sughra, huruf dal mati pada pertengahan kalimah dilantunkan sedikit saja, ya, kecil saja lantunannya. Ra, ya, ra tafkhim, ra bari atas dibaca tebal. Ra alif di atas ra mad tabi'i ada pada bacaan, tiada pada tulisan. Mal qari'ah, al qari'ah serupa macam ayat pertama dan kedua tadi. Alif lam qamariyah ma asli dan ra tarqiq, ra bari bawah dibaca menipis. Ayat yang keempat, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Yakunu qaf waw depan ku mad asli. An-nasu alif lam syamsiyah alif lam sabdu. An wajibul gunnah, ya, kerana nun sabdu. Nasu, nasu nun alif dana mad asli. Kal farashi alif lam al, alif lam qamariyah alif lam sukun, alif lam mati. Fara, ra alif di atas ra, ra tafkhim dibaca tebal, ra alif di atas ra mad asli. Shil mabthuth, al mabthuth alif lam mati, alif lam sukun, alif lam qamariyah. Mabthuth, mab, ya, ba mati di tengah kalimah, maka dilantunkan bunyinya sedikit saja, kecil saja, qalqalah sughra. Thuth, ini adalah man arid disukun pada akhir kali, pada akhir ayat, yang dibaca 2, 4 atau 6 harakat. Ayat yang kelima, watakunul jibalu kal ihnil manfush. Kat wadapanku ma asli. Al jibalu alif lam qamariyah alif lam sukun, alif lam mati, ba di atas ba ma asli. Kal ihni, al ihni alif lam sukun, alif lam mati, alif lam qamariyah juga. Ihnil al manfush, al alif lam qamariyah alif lam mati, alif lam sukun. Manfush, nun mati jumpa fa, hukumnya ikhfa haqiqi. Fush, ya, kalau di wakafkan pada akhir ayat ini, jadilah dia ma'arid disukun, ya, baca 2, 4 atau 6 harakat. Ayat yang ke-6, fa amma, ya, mim sabdu, hukum dia wajibul gunnah. Mim alif di atas ma mad asli. Man thaqulat, mim nun mati jumpa dengan fa, hukumnya ikhfa haqiqi, menyembunyikan bunyi. Nun mati bertemu dengan huruf tha. Thaqulat mawazinuhu, mawa, nun alif, waw alif di atas wa, ini mad tabi'i, ada pada bacaan, tak ada pada tulisan. Zinuhu, zal ya bawah zi, mad asli. Zinuh, kalau kita matikan zinuh, kalau kita sambung zi mawazinuhu fa huwa, maka waw ganti nama itu, berbalik harapan itu, bertemu dengan huruf fa, ada panjangnya, ada madnya, itu maksilah qasirah, yang dibaca pada kadar panjang, pada kadar 2 harakat saja. Ayat yang ke-7, fa huwa fi aisyatir radiyah. Fa huwa fi mad asli. Aisyatin, anya bawa ini pun mad asli. Syatir radiyah, ya, ta 2 bawah tin, tanwin pada ta itu bertemu dengan ra pada kalimah radiyah, maka hukumnya idgham idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah, memasukkan bunyi tanwin ke dalam huruf ra tanpa dengung dan masuknya lengkap, idgham kamil, ya. Radiyah, ra alif di atas ra, dibaca ra itu tebal, ra tafkhim, ra alif di atas ra mad asli. Radiyah, itu kalau bunyi diwakafkan. Kalau bunyi diteruskan, radiyatin, tanwin pada ta 2 bawah tin itu bertemu dengan huruf waw, jadi idgham ma'al gunnah. Ayat yang ke-8, wa amma man khaffat mawazinuh. Amma, ya, wajib gunnah juga. Ma itu ialah mad asli. Man khaffat, nun mati jumpa dengan kha, hukumnya izhar halqi,
menyatakan bunyi nun mati bertemu dengan huruf kha. Khaffat mawazinuhu pada ayat yang ke-8 ni sama dengan mawazinuhu ayat yang ke-7, sama sahaja. Ya, mad tabi'i, mad asli, ya. Baik, ayat ke-9, fa ummuhu hawiyah. Fa ummuhu ialah wajibul gunnah. Wajibul gunnah. Ya, kadang mim sabdu. Hu bertemu dengan ha, ya, ha ganti nama itu dengan ha, hukum dia mafsilah qasirah, dibaca panjang kadar 2 harakat. Hawiyah, ha ma asli juga wiyah, ya. Kalau itu kalau matinya, kalau hidupnya hawiyatun, ya, itu tan bertemu dengan waw, hukumnya idgham ma'al gunnah. Ayat ke-10, wa ma adraka ma hiyah. Ma suku macam ayat yang kedua tadi, ayat ketiga tadi, idgham ja'asani mad ja'is mufassil, alif bertemu dengan hamzah pada adraka. Ma itu kadar panjang, ma itu kadar panjangnya ialah 4 atau 5 harakat. Adraka, ada itu adalah qalqalah surah ra tafkhim, dibaca tebal bagi atas, ra di atas, ra mad tabi'i, ada pada bacaan tidak bertulisan. Ma hiyah, ma mad asli. Kemudian ayat yang ke-11 yang akhir sekali, narun hamiyah. Nar ialah ma asli, run hamiyah, ra itu dibaca tebalkan daripada berhadapan, run tanwin pada ra itu baris depan ra, tanwin ra 2 depan run itu, tanwin itu bertemu dengan ha, maka izhar halqi. Dinyatakan bunyi tanwin bertemu dengan huruf ha tanpa dengung. Hamiyah, ha itu mad asli, ya. Itu dia tentuan hukum tajwid ayat 1 hingga ayat 11 surah Al-Qari'ah ini. Bagi kita pergi kepada terjemahan harfiah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, kiamat. Ayat kedua, ma Al-Qari'ah, kiamat itu. Apakah kiamat itu? Ayat kedua, soalan yang pertama, Allah tak tanya kiamat itu apa? Wa ma adraka mal qari'ah, wa itu dan ma adraka, tahukah kamu, ma apakah al-qari'ah, kiamat itu. Tak tanya Nabi soalan yang kedua, tahukah kamu kiamat itu apa? Kiamat itu apa? Tahukah kamu kiamat itu apa? Kerana Nabi sebelum diturunkan Al-Quran, Nabi tidak mengenali apa secara jelas apa itu kiamat. Walaupun Nabi SAW beriman, memperpegang ajaran Hanif, ajaran Nabi Muhammad SAW, tapi Nabi tidak mengetahui dengan jelas apakah itu hari kiamat, melainkan setelah wahyu diturunkan Allah SWT kepadanya. Ayat yang keempat kepada baginda SAW, ayat yang keempat, yauma, itulah hari, yakunu, yang adalah, an-nasu, manusia ketika itu, kal farashi, laksana rama-rama, seperti rama al-farash, rama-rama, al-mabthuth, yang bertebaran. Sifat kepada rama-rama itu apa dia? Al-mabthuth, yang bertebaran. Ayat yang keempat. Ayat yang kelima, wa dan takunu, adalah al-jibalu, gunung ganang, kal ini seperti bulu, al-mafush, yang berterbangan. Manusia ketika itu macam rama-rama yang bertebaran, selera ke mana, tak tahu ke mana arah tujunya, masing-masing nak melepaskan diri masing-masing. Dan keadaan gunung ganang pula seperti bulu yang berterbangan. Macam mana bulu yang berterbangan? Kenal kan? Tengok pula macam mana lah bulu berterbangan tu adalah sebenarnya gunung ganang. Masya Allah, keadaan ini tak dapat kita bayangkan dahsyatnya. Maka ayat yang ke-6, fa'amma, maka ada pun, man, orang yang thaqulat, berat, mawazinu, timbangan, ini amalnya. Mizan, satu timbangan, mawazin, banyak timbangan. Bermakna timbangan manusia ini sangat banyak. Maka apabila berat semua timbangan ini,
Apa kata Allah SWT? Fahuwa fi aisyatir radiyah, maka dia fahuwa fi dalam aisyatin, kehidupan, radiyah yang diradai. Sifat kehidupan itu kehidupan yang macam mana? Yang diradai Allah SWT. Ayat yang ke-8, wa dan amma, adapun man, orang yang khaffat, ringan, mawazinhu, timbangan amalnya. Kerana Nabi SAW, Allah SWT menyebut di sebalik, keadaan sebalik ni. Sebaliknya, macam mana pula orang yang ringan timbalan amalnya? Maka ada pun orang yang tinggal ringan timbalan dengan amalnya ni, tinggal amalnya dia ringan sangat, lebih ringan daripada amal kebaikan. Kejahatan lebih berat daripada amal kebaikan. Apa jadi? Fa ummu, ayat ke-9, fa ummuhu, maka tempat diamnya hawiyah, ia adalah neraka. Wa dan ayat ke-10, wa dan adraka, tahukah kamu, mahiyah, apakah dia? Apakah ia? Dia mahiyah. Kenapa dia guna, patut boleh guna mahi tapi ditambah ya, ditambah dengan tabarbut atau tabulat tu, mahiyah. Sengaja nak jadikan cantik bahasa, bahasa yang digunakan dalam Quran tu cantik, kerana dia panggil arud dan qawafi dalam bahasa Arab, arud dan qawafi dalam ilmu adab bahasa Arab, ilmu nusus bahasa Arab. Apa dah arud qawafi? Rima-rima bahasa Arab, rima-rima syair. Dan kita tahu ayat-ayat Quran ini dalam surah Makkiyah ini banyak yang berbentuk seperti syair, untuk menjadikan ianya tak dikagumi oleh orang-orang Arab Quraisy ketika itu, khususnya yang memang handal dalam menyusun syair-syair. Maka Allah SWT turunkan ayat yang ada arud dan qawafi ini. Sebab tu dia gunakan mahiyah, sebab nak tally dengan ayat sebelumnya. Fahuwa insyatir radiyah, wa amma man khafat mawazinu fa ummuhu hawiyah, wa ma adraka mahiyah. Kan sama tu ujung tu, kan? Ini kalau anak-anak kita yang belajar bahasa Arab di peringkat sijil tinggi agama, STAM, akan belajar benda ni dalam mata-mata pelajaran bahasa Arab. Di samping nahwu, di samping balaghah, mereka juga akan belajar tentang adab dan nusus dan arud qawafi. Kita akan belajar benda ni, Kemudian ayat yang ke-11, narun, itulah api, hamiyah, yang sangat panas. Nampak sifat api dalam neraka hawiyah itu sifatnya sangat panas. Berapa panas? Wallahu a'lam. Ini Allah Ta'ala gambarkan sangat panas. Wallahu a'lam. Jadi itulah dia terjemahan harfiah dan hukum hakam tajwid di dalam surah Al-Qari'ah ini. Maka kita teruskan dengan tafsir dan ulasan di bawah tajuknya malapetaka dan tanda-tanda hari kiamat serta neraca pertimbangan pada hari tersebut. Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Al-Qari'ah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, hari kiamat, hari pertama. Hari kedua, mal qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal qari'ah, tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yauma yakun sukal farashil mabthuth, pada hari itu manusia menjadi seperti kalkatu yang terbang bertempiaran. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush, dan gunung gandang seperti bulu yang berhamburan terbang. Fa amma man thaqulat mawazinuh, maka ada pun orang yang tembiran timbangan kebaikannya, fahuwa fi aisyatir radiyah, ayat yang ke-7, maka dia berada dalam kehidupan yang senang lenang. Wa amma man khaffat mawazinuhu, manakala orang yang ringan timbangan yang kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya ialah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah, tahukah kamu apakah neraka ini? Hawiyah itu narun hamiyah, itu api yang sangat besar dan pijar, sangat panas, sangat panas. Pijar itu seumpama panas besi.
ataupun lebih daripada itu. Jadi kita pergi kepada tafsir ulasan firman Allah SWT, mafhumnya Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka Mal-Qari'ah. Ayat 1-3 surah Qari'ah. Al-Qari'ah ialah sebahagian dari nama-nama hari kiamat. Ia menggugah hati dengan rasa takut. Tahukah anda apakah malapetaka hari kiamat ini? Hari mengemparkan itu. Firman Allah SWT mafhumnya, apakah hari kiamat itu adalah bertujuan untuk menunjukkan peri pentingnya hari tersebut. Lepas tu Allah Ta'ala tanya Mal-Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Nak tunjuk pentingnya peristiwa kiamat itu dalam kehidupan semua manusia akan melalui hari kiamat itu nanti. Firman Allah SWT selanjutnya, wa ma adraka mal qari'ah, tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Adalah untuk menegaskan betapa besarnya huru-hara dan kengerian dahsyat manusia hari tersebut. Dahsyatnya hari kiamat pada hari tersebut ditimbulkan oleh Allah SWT. Seterusnya Allah SWT menjelas serta menerangkan waktu serta tanda-tanda hari kiamat. Allah SWT berfirman mafhumnya, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Pada hari itu manusia menjadi seperti kelkatu yang terbang bertemperan. Ayat 4 surah Qari'ah. Maksudnya hari yang dikeluarkan manusia daripada kubur. Mereka berjalan tanpa sebarang petunjuk pada setiap arah perjalanan. Keadaan mereka seumpama serangga yang terbang berkeliaran dan bertebaran, atau seperti berkumpulnya segala jenis serangga yang berterbangan seperti nyamuk dan belalang. Mereka dalam keadaan keliaran, bertebaran, datang dan pergi tak tentu arah, disebabkan kehebatan dan dahsyatnya hari tersebut. Tu ni keadaan manusia yang dikatakan kal-farash itu ialah keadaan kita kira kiamat, di mana manusia yang dibangunkan tadi bertempiaran jalan perginya mulai kubur tu masing-masing menuju halusinasi, tidak ketahuan arah sebenarnya mereka ingin pergi. Jadi nampak macam kelkatu berterbangan. Tengok kelkatu berterbang macam mana, tutup lampu jatuh, buka lampu balik terbang balik, kan? Tak ada arah yang tertentu. Kadang mereka seumpama kelkatu terbang berterbangan dan berkilar, seperti mana Allah SWT nyatakan dalam firman-Nya yang memaksudnya surah Al-Qamar ayat 54. Mari kita lihat surah Al-Qamar. Surah Al-Qamar ini duduk pada juzuk 27 kalau tak salah saya. Surah Al-Qamar. Kita sama-sama cari di manakah surah Al-Qamar ini. Ayat 54, ayat 7, ayat 7. Ayat 7. Ini dia tuan-tuan. Allah syaitan khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradum muntashir. Sallallahu azim. Apakah maksudnya? Pandangan mereka tertunduk ketika mereka keluar daripada kubur seakan-akan belalang yang berterbangan. Sama saja. Kelkatu belalang adalah jenis-jenis serangga. Bila terbang, begitu keadaan dia. Kata Imam Az-Zamakhsyari rahimahullah ta'ala, seorang ulama tafsir, mereka disifatkan seumpama kelkatu yang banyak bertebaran dan berterbangan dalam keadaan lemah serta berterbangan dengan hina ke arah penyeru masing-masing dari pelbagai arah, sebagaimana berterbangan kelkatu ke arah cahaya. Itulah keadaan manusia itu nanti. Tak adalah sana sini atas di padang mahsyar tu. Masing-masing membawa nasib masing-masing. Suami isteri tak kenal sama satu sama lain, anak bapa mak tak kenal, masing-masing jaga diri masing-masing lah. Ditambah pula keadaan manusia-manusia ini yang akan dibangkitkan di padang mahsyar nanti tidak berpakaian sama, melainkan orang-orang yang terpilih sahaja, seperti mereka yang meninggal dalam keadaan ihram. Mereka akan dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan berihram. Lepas tu mereka yang mati syahid berperang berjalan Allah SWT dibangkitkan dengan pakaian mereka yang berlumuran darah. Ini pun berpakaian. Yang lain tu secara umumnya dibangkitkan dalam keadaan tidak berpakaian. Malu tak? Tuan-tuan dan puan, malu lah.
Especially perempuan lah, malu lah semua benda nampak. Tapi waktu tu tak peduli dah. Tak ada siapa yang memperdulikan sesiapa. Inilah keadaan yang diceritakan Allah SWT. Kal farashil mabthuth. Firman Allah SWT mafhumnya, wa takunul jibalu kal ahdil manfush, dan gunung-gunung ini menjadi seperti bulu yang berhamburan. Ayat musul al-qari'ah. Gunung ganam menjadi seperti bulu di busar yang mempunyai pelbagai jenis warna-warni yang bercerai-berai kerana ia terpisah dan saling berterbangan. Ya, sebagaimana firman Allah SWT mafhumnya, wa idzal jibar, dalam surah At-Takwir, juzuk 30 juga. Surah At-Takwir, surah At-Takwir. Auzu syaitanir rajim. Wa idzal jibalu suyirat, Sadaqah azim. Dan apabila gunung ganang dihancurkan. Firman yang lagi mafhumnya, dalam surah Al-Muzammil ayat 14. Kita lihat surah Al-Muzammil, surah yang terletak dalam juzuk 29 ayat ke-14. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma tarjuful ardu wal jibal wa kanatil jibalu kathiban mahila. Sadaqah azim. Mafhumnya, ingatlah ini pada hari ini ketika bumi dan gunung ganang bergoncang keras, dan gunung ganang itu menjadi seperti timbunan pasir yang dicurah. Seperti timbunan pasir yang dicurah. Itu keadaan gunung tu akan jadi hancur sehancur-hancurnya, jadi macam kota. Ingat tak anak-anak kita buat kota pasir di tepi pantai, cantik, tiba-tiba ombak laut datang ke pantai, habis semua. Begitu keadaannya. Tujuan Allah SWT menyebut kedua-dua hari tanda hari kiamat tersebut adalah untuk menggerun dan menimbulkan rasa takut dan yang mendalam tentang kesesaran hari kiamat adalah hati manusia, terutamanya orang-orang kafir yang tak percaya akan berlakunya hari kiamat itu. Daripada zaman kafir musyrik Arab Quraisy sampailah ke orang-orang kafir, sampai ke hari kiamat nanti, mesejnya sama. Seterusnya Allah menyatakan tentang pembalasan segala amalan manusia secara terkadang mereka yang tergulung kepada dua kumpulan secara umum. Allah SWT berfirman, fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'aishatir radiyah. Surah Azim ayat 67 surah Al-Qari'ah. Mafhumnya, dan adapun orang yang berat timbangan dari kebaikannya, maka dia berada dalam keadaan kehidupan yang senang lenang. Ini berarti bahawa barang siapa yang amalan kebaikannya lebih banyak berbanding amalan kejahatannya, maka ia berada dalam kehidupan yang menyenangkan dalam syurga. Al-Aishah adalah satu ungkapan yang menghimpunkan segala nikmat pemberian Allah di dalam syurga. Itu dah tuan-tuan. Jadi Al-Aishah di sini digunakan fi aishatin, di dalam satu kehidupan, mana tak berbentuk nakirah. Kenapa berbentuk nakirah? Kerana benda itu belum wujud, benda yang belum diketahui kewujudannya, maka Allah SWT menggunakan isim nakirah. Unknown noun, kata orang putih, kata nama yang tidak diketahui. Kalau isim ma'rifah, kata nama yang dah diketahui. Jadi tahulah, kalau orang Allah guna fil aisyatir radiyah, maka sudah pasti benda tu ada. Sekarang benda tu belum ada, dia akan ada nanti di dalam alam akhirat. Maka Allah menggunakan isim nakirah, kerana benda itu Aisyah ini, perhidupan yang Allah Ta'ala redha ni belum lagi ada sekarang. Dia akan ada bila? Nanti alam akhirat. Baik. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Surah Azim. Kalau orang yang ringan timbangannya kebaikannya, maka tempat kembalinya neraka hawiyah. Tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Iaitu api yang sangat panas dan pijar. Ayat 8 hingga 11 ini cerita orang-orang yang tadi ayat 7, 8 ialah ayat 6, 7 ialah untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Apakah kesudahan mereka?
Ataupun apakah balasan untuk mereka? Pergi ayat 8 hingga 11. Apakah balasan untuk orang-orang yang timbangan kebaikannya ringan, jahatnya berat? Maka Allah Ta'ala kata fa'umuhu hawiyah, maka untuk mungkinnya kehidupan dalam neraka hawiyah. Barang siapa yang amalan kejahatan lebih banyak dari amalan kebaikan ataupun tidak melakukan amalan kebaikan yang boleh dinilai untuk dirinya, maka tempat kembalinya adalah neraka jahanam. Dinamakan tempat kembali kerana ia ditempatkan kepada sebagaimana ditempatkan kanak-kanak di sisi ibunya. Digunakan neraka hawiyah. Dinamakan neraka hawiyah iaitu membawa makna perosak kerana ia mempunyai jurang yang dalam serta merupakan neraka yang tersendiri khusus. Itu nama khas untuk orang jenis macam ni, neraka hawiyah. Orang Muslim yang berat amalan kejahatannya dan ringan amalan kebaikannya. Soalnya dalam ayat 8 sebenarnya tak dinyatakan, tak disebut khalidina fiha. Dan kalau kita baca dalam surah Al-Bayyinah, Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nahri jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang kafir, orang musyrik, mereka akan masuk neraka jahanam ni kekal dalamnya selama-lamanya. Di dalam ayat 8-11 ini disebut orang yang mukmin yang kurang timbangan kebaikannya dan berat dengan kejahatan, masuk neraka juga, neraka hawiyah, neraka yang menyala-nyala. Adakah kekal? Kata ulama-ulama ilmu usuluddin atau ilmu tauhid atau ilmu akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah, mereka tidak kekal dalam neraka. Mereka akan dikeluarkan dari neraka apabila tamat tempoh siksaan. Dalam keadaan yang dah hitam legam semua ni keluarkan, Allah Ta'ala perintahkan malaikat menuangkan sejenis cecair ke atas badan mereka supaya mereka pulih seperti manusia biasa dan dipakaikan pakaian ke syurga dan dibawa masuk ke dalam syurga, duduk dalam syurga buat selama-lamanya. Kerana apa? Kerana mereka masih ahlul iman, mereka masih lagi orang-orang yang beriman. Cuma mereka di dunia ni banyak buat maksiat, kurang buat kebaikan, banyak buat maksiat. Kita minta janganlah masuk golongan ni, Tapi kita sedar bahawa orang Islam, orang Muslim kita ramai yang seperti ini. Sebab tu Allah Ta'ala turunkan ayat ni. Gitulah, wallahu a'lam. Baik. Dinamakan neraka hawiyah iaitu membawa makna perosak kerana ia mempunyai jurang yang dalam serta merupakan neraka yang tersendiri ini khusus. Kita mempercayai mizan atau dacing yang ditimbangan amalan sebagaimana ternyata dalam Al-Quran. Namun kita tak mengetahui bagaimana kaedah penimbangan tersebut dilakukan atau dan apakah piawaian yang digunakan. Kenapa? Kerana benda ini adalah benda gaib. Apa mizan tak tahu. Dacing ke? Timbang kilo ke? Jadi tak diketahui. Tidak diketahui secara jelas bagaimanakah kaedah penggunaan mizan itu. Allah SWT bertanya lagi, tahukah kamu apakah neraka tersebut? Soalan di sini adalah untuk menakutkan dan mendatangkan kegerunan pada manusia dengan menyatakan bahawa neraka itu terlalu asing dan pengetahuan biasa dan dari pengetahuan biasa dan tidak diketahui hakikat sebenarnya. Jadi Allah Ta'ala tanya, wa ma adraka ma hiya, apakah dia neraka hawiyah itu? Sebab manusia tak tahu. Manusia sebelum ada tuturkan wahyu pada Nabi SAW, manusia-manusia kafir ni tidak tahu apa itu neraka. Maka ditanya pada mereka, wa ma adraka ma hiya, tahukah kamu apakah itu neraka hawiyah itu, apa dia? Kata Imam Al-Zamakhsyari, hawiyah ialah nak ganti nama dhamir bagi musibah yang teramat sangat yang ditunjukkan dalam firman Allah SWT. Maksudnya maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah, ataupun dhamir bagi hawiyah dan ha itu adalah untuk saktah, ini berdiam diri dan berkata. Maknanya kerana ada qiraat yang memang begitu. Wa ma adraka ma hiya,
narun hamiyah. Dia buat saktah. Ma adraka ma hiya narun hamiyah. Hamiyah. Saktah tu di seketika tu ya, kaedah dalam ilmu tajwid ni. Dalam qiraat Hafs dari Asim yang kita biasa baca, saktah ini ada sekurang-kurangnya 4 tempat dalam Al-Quran. Dalam surah Yasin, mim marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman. Tu yang pertama. Surah Yasin. Yang kedua, ya, ayat pertama dan kedua surah Kahfi, ya. Alhamdulillazi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan sampai habis. Yang ketiga, wa qila man raq wa zanna annahu al-firaq dalam surah Al-Qiyamah putra saya. Kemudian kalla bal rana ala qulubihim, itu dalam surah Al-Mutaffifin. Jadi ada 4, sekurang-kurangnya 4 tempat dimestikan saktah dalam bacaan Al-Quran riwayat Hafs dari Asim. Adapun bagi qiraat lain, jumpa saktah di situ juga ada. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Kita tak terus sukunnya, terus waqaf je. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Narun hamiyah. Gitu. Apabila pembaca menyambungnya setelah senyap itu, maka terhazaflah, ini terhapus dari penyebutannya. Hawiyah itu merupakan neraka yang suhunya sangat panas. Ia puncak kepanasan, melakui kepanasan yang sangat pijar dan disertai oleh nyalaan api yang hebat. Ini menunjukkan betapa panasnya api neraka yang tersebut, yang melebihi kepanasan segala jenis api yang ada. Ini bukan saja hawiyah, dalam neraka lain itu super. Panasnya tak boleh dibayangkan, tuan. Dalam kitab Qisasul Anbiya ada menceritakan bagaimana Nabi Adam AS apabila diturunkan ke dunia bersama Siti Hawa, dah jumpa balik daripada Arafah tu, nak mulakan hidup yang baru di atas muka bumi ni. Siang okey, malam gelap. Jadi macam mana nak menerangi malam yang gelap ni? Nabi Adam minta Allah SWT turunkan api dari neraka untuk Nabi Adam guna sebagai api di atas muka bumi. Maka Allah Ta'ala turunkan secebis api neraka. Api neraka secebis ni turun di atas satu kawasan yang berhutan. Terbakar habis hutan tu, secebis. Maka Nabi Adam kata, tak apalah, tak payah, tak perlu lagi, aku tak perlukan api neraka secebis ni. Tunjukkan aku cara membuat api. Maka Allah Ta'ala ilhamkan, tunjuk Nabi Adam melalui malaikat, dan malaikat mengajar Nabi Adam bagaimana mengeluarkan api. Tu yang gesel batu, kan? Terpercik api, kena pada benda kering, maka datangnya api. Sampai ke ini. Kalau sahabat-sahabat kita, anak-anak kita yang ikut perkemahan pengakap, pengakap, persatuan pengakap, mereka diajar cara-cara untuk membuat api. Katalah masa hutan tak ada mancis, macam mana nak dapatkan api? Maka mereka diajar cara mendapat mencipta api atau membuat api. Begitu. Baik. Imam Malik, Imam Bukhari dan Muslim mengeluarkan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah bahawa Nabi Muhammad SAW telah bersabda, naru bani Adam allati tuqiduna juz'un min 70 juz'an min nari jahannam. Yang api dinyalakan oleh Nabi Adam, yang ini manusia, adalah sebahagian dari 70 bahagian dari api neraka Jahannam. Qalu ya Rasulullah, para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in kanat lakafiyah, adakah ia telah mencukupi sekadar itu? Maka jawab Nabi SAW, faqala innaha fudilat alaiha bitis'atin wa sittina juz'an. Sesungguhnya api neraka itu melebihi 69 bahagian dari api yang dinyalakan oleh manusia. Itu dia, tuan-tuan. Jelas dari situ. Api neraka Jahannam ni terlalu besar jika dibandingkan dengan api yang dicipta oleh manusia. Api mana yang kita sebut tadi, di dalam cerita yang
dimuatkan dalam kitab Qisasul Anbiya. Imam Ahmad mengeluarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW telah bersabda, hadhihi an-nar juz'un min mi'ati juz'in min jahannam. Api ini di dunia adalah sebahagian dari 100 bahagian dari api neraka Jahannam. Bayangkan 1% api Jahannam tu sama dengan api di dunia ni. Bayangkan kalau 1% macam mana. Allahu Akbar. Takut je dia. Tu pun ada yang tak takut. Ya, ada yang tak takut. Imam Ahmad juga ada meriwayatkan sebuah lagi hadis dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW telah bersabda, inna ahwana ahli nari azaban man lahu na'lan yaghli minhuma dima'uhu atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya serendah-rendah sesat api ahli neraka ialah otak mereka mendidih dari kedua sepatu yang mereka pakai. Hadis ini ditujukan, kata seseorang ulama, Nabi SAW tujukan kepada menjawab Nabi SAW menjawab tentang bagaimanakah keadaan bapa saudaranya Abu Talib yang mati tidak memeluk agama Islam. Jadi Abu Talib ini ahli neraka paling ringan sesaan dia. Apa dia? Tak dibakar dan sebagainya. Tak dibakar sampai hangus dan sebagainya. Tak diberi makan buah zakum, tak diberi makan, tak diberi minum air yang akan bila diminum akan hancur kerongkongnya. Tak. Abu Talib hanya diberi pakai sepasang kasut yang dibuat dari batu neraka. Bila Abu Talib sarung je kasut tu, mengelegak otak dia. Itu saja. Siksaan paling ringan ahli neraka. Lasabil dalam Sahih Bukhari Muslim bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, idza shtaddal har fa abridu 'ala al-anis salat. Ya, Abu Sa'san terlalu panas, maka hendaklah kamu melambatkan waktu semayang yang zuhur. Fa inna shiddatul harri min fayhi jahannam. Sebenarnya suhu yang terlalu panas adalah sebahagian dari percikan api Jahannam. Dia betul di sini sebagai ulama mengatakan semayang zuhur boleh dilewatkan sedikit. Kerana waktu zuhur itu waktu yang tengah hari yang sangat panas. Kata Nabi SAW kata suhu yang terlalu panas sebahagian dari percikan neraka Jahannam. Memang kalau panas itu tak tahan tuan-tuan. Tapi alhamdulillah zaman kita ni berkata-kata Masjid Asyura memasang pendingin hawa atau aircon. Jadi kalau pergi sembahyang zuhur tengah hari panas pun masuk Masjid Surau tu lega. Rasa lega pasal suhunya kurang panas berbanding di luar. Jadi itu dia tuan-tuan, sedikit tafsir dan ulasan surah Al-Qari'ah. Maka penyudahnya ialah pedoman hidup dan hukum hakam. Dari ayat ini dapat distimbatkan hukum hakam seperti berikut. Pertama, peristiwa kiamat mengandungi malapetaka yang ngeri dan dahsyat. Huru-hara yang timbul menggugah, rasa takut yang amat sangat menggegarkan hati dan dentuman yang memekakkan telinga. Hakikat sebenarnya tidak diketahui bahawa kerana ia merupakan malapetaka yang tidak dapat digambarkan oleh akal sesiapa pun. Bagaimana akal dapat menentukannya, sedangkan kiamat itu sendiri lebih hebat dari ketentuan akal. Dalam hal ini seolah-olah Allah SWT menyatakan kegemparan-kegemparan dunia itu hanyalah bagaikan berada di pinggiran peristiwa kiamat itu sahaja. Seolah-olah ini bukan satu kegemparan pun, manakala api dunia itu hanyalah di pinggiran api neraka di akhirat saja. Seolah ini bukan api pun. Itu dia. Allah SWT nyatakan macam tu. Itu pengajaran dia. Sebenarnya apa yang akan berlaku pada hari kiamat ini tidak akan dapat digambarkan oleh akal manusia yang waras. Sebab benda itu pun belum berlaku. Jadi apa yang kita lihat dalam filem 2012 tu, tak usah percayalah. Itu bukanlah gambaran kiamat yang sebenarnya. Ia merupakan satu peringatan yang dari dan bertegerun yang tidak ada tolak bandingnya. Kata Muqatil, seorang ulama tafsir di kalangan tabi'in, sesungguhnya surah ini memberi ancaman terhadap musuh-musuh Allah dengan azab. Adapun para awliya-Nya, mereka menikmati ketenteraman hati menghadapinya. Jadi surah ini memberi ancaman kepada musuh-musuh Allah ni, orang-orang kafir yang menentang Nabi SAW, yang mempertikaikan tentang akan adanya hari kiamat.
kamu tunggulah. Hari kiamat tu nanti kalau kamu melihatnya, nanti kamu akan rasa gerun. Melainkan para awliya-nya tu, melainkan orang beriman, mereka tidak meragui akan hadirnya hari kiamat ni. Maka mereka sendiri pun, orang-orang beriman pada akhir zaman ini nanti pun akan dimatikan terlebih dahulu sebelum berlakunya hari kiamat. Yang kedua, Allah SWT menerangkan peristiwa hari kiamat itu sebagaimana berikut. Pertama, keadaan manusia ketika peristiwa itu berlaku seperti kalkatu yang terbang, berkeliaran dan bertebaran menuju kehancuran di sekeliling cahaya. Ni keadaan hari kiamat tu diterangkan Allah dua situasinya. Pertamanya, manusia ketika itu kal farashil mabthuth, seperti kalkatu yang berterbangan menuju kehancuran di sekeliling cahaya. Mana kalkatu bila terbang, tutup merah lampu, habis, dia pun tumbang sekali. Lepas tu kita bila lampu terbuka, bila kalkatu dah banyak keliling lampu kan, tak ada cara lain, kita terpaksa buat lah, tutuplah lampu. Maka kalkatu ini akan terus jatuh dan tak bangun-bangun dah. Begitu keadaan manusia, kata Allah SWT dalam ayat keempat surah Al-Qari'ah ini. Yang kedua, gunung Wenang pada ketika itu menjadi seperti bulu yang beraneka warna yang bercerai-cerai di antara satu sama lain. Ianya memfokuskan pandangan kita bahawa Allah SWT mengubah keadaan gunung Wenang itu. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Itu dia. Maknanya bukit itu akan jadi seperti bulu yang berhamburan terbang, bulu yang tak macam mana rupa, terbangan habis, hancur berderai, hancur sehancur-hancurnya. Ianya memfokuskan pandangan kita bahawa Allah SWT mengubah keadaan gunung itu menjadi 4 bentuk. Pertama, menjadikannya berpotongan sebenarnya firman Allah SWT dalam surah Al-Haqqah yang kita sebut pada penerangan kita yang sebelum tadi. Sebelum ni Al-Haqqah tu Al-Haqqah tu ayat yang ke 14 surah Al-Haqqah, itu ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah. Surah Azim, mafhumnya diangkatnya bumi dan gunung-gunung, lalu dihancurkan kedua-duanya dengan sekali hentaman. Itu dia, sekali hancuran, begitulah. Dia terangkat gunung-gunung tu dan hancur sekali, zup, habis. Macam mana rupa tak tahu, tak boleh tengok. Kalau dibayangkan, dibuat satu simulasi pun tak akan sama dengan keadaan sebenarnya. Kemudian yang kedua, menjadikannya sebagai bukit pasir secara perlahan-lahan sebagaimana firman Allah SWT. Ini dia dalam surah An-Naml ayat 88. Kita pergi surah An-Naml pula. Kita ke belakang jauh, pergi pada surah An-Naml, surah yang menceritakan kisah semut Nabi Sulaiman pada zaman Nabi Sulaiman AS. Tapi kita bukan nak pergi situ, kita nak pergi ayat 88 surah An-Naml. Apa dia ayat ke-8? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa taral jibalu tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Apa dia tuan-tuan? Ayat yang ke-88 ni, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan kamu akan melihat gunung ganang yang kamu menganggap tetap di tempatnya, padahal ia berjalan seperti awan. Itu akan berlaku pada hari kiamat nanti, seperti bukit pasir. Tetapi pada hari ini, ayat ini boleh ditafsirkan sebagai sebenarnya gunung ganang ini bergerak, tanah-tanah ini bergerak. Adanya pergerakan gunung ganang, adanya pergerakan tanah, ini dinamakan sebagai pergerakan tektonik. Maka kadang-kadang ia boleh menghasilkan gegaran-gegaran tertentu yang boleh sampai ke tahap berlakunya gempa bumi. Itu keadaan sekarang. Yang ceritanya dalam penerangan tafsir surah Al-Qari'ah ni, yang adalah pergerakan gunung ganang yang akan berlaku pada hari kiamat. Dia akan bergerak, akan naik hancur sekali, jadi macam bukit pasir. Bukit pasir tu kena je ombak, ranap betul.
Baik, yang C kemudian menjadikannya sebagai bulu yang dia hembus berterbangan atau bagai habuk yang masuk melalui tertingkap, macam tu. Habis, macam tu macam kita sebut tadi bulu tu berterbangan, macam itulah keadaannya Gunung Ganang nanti pada ketika berlakunya peristiwa kiamat. Keempat, menjadikannya sebagai fata morgana sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Naba. Surah An-Naba, Allah SWT berfirman, surah An-Naba, surah pertama dalam juzuk Amma, surah yang pertama yang dikarang tafsirnya oleh penyusun pengarang kitab ini. Jadi kalau kitab At-Tafsir Munir juzuk 30 ni, dia akan mula dengan surah An-Naba dulu. Itu ayat yang ke-20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Surah Azim. Apa dia? Dan gunung Ganang dia telah dihancurkan, diterbangkan ke angkasa laut, menjadi bayangan semata-mata seperti riak sinaran panas di padang pasir. Ini fata morgana. Dia akan jadi macam bayang-bayangan tu. Kalau nampak bila hancur terbang ke angkasa tu, nampak macam, kalau kita lihat waktu panas, lihat tanah tu kan, nampak macam ada gelombang-gelombang di atas tanah tu, tapi sebenarnya tak ada gelombang tu pun. Macam tu lebih kurang. Yang ketiga, Allah SWT mengkategorikan manusia pada hari kiamat kepada dua golongan mengikut berat dan timbangan masing-masing. Mereka yang kebaikannya melebihi kejahatan, ia akan ditempatkan di syurga yang kehidupannya menyenangkan, manakala mereka yang kejahatannya melebihi kebaikan ditempatkan di neraka yang membakar dengan suhu yang sangat panas. Firman Allah SWT mafhumnya, narun hamiyah, surah Azim ayat 11 surah Al-Qari'ah, menunjukkan bahawa semua api jika dibandingkan dengan api neraka di akhirat tidak panas. Ini sudah cukup untuk menyatakan betapa panasnya api neraka itu. Narun hamiyah, api yang sangat panas. Macam mana panas tu tak digunakan, lagi sekali kita menyebutkan digunakan isim nakirah, maksudnya tak diketahui panas macam mana, unknown quality and unknown quantity, jadi tak tahu, tapi dia sebut panas berapa ribu Celsius. Siapa nak pergi campak termometer dalam neraka tu, nak kira suhu kan. Sedangkan suhu matahari pun, suhu itu dibuat anggaran saja. Tak ada pula kapal angkasa pergi dekat ke matahari tu pergi campak termometer tu, tak ada. Agakkan apabila kapal angkasa, pengkaji angkasa menghantar signal ke matahari signal tu lantun balik, maka sampai kepada kapal pengkaji angkasa tu dibuat kiraan, dia kata anggaran berapa ribu darjah Celsius, macam tu je. Tapi secara logik ni tak ada. Suhu matahari pun kita tak tahu berapa suhu yang sebenar, apatah lagi suhu api neraka. Wallahu alam. Mawazin adalah jamak kepada mizan, iaitu neraka penimbang amal. Amalan-amalan kebaikan bagi hamba yang taat dengan sebaik-baiknya ditimbangi. Apabila amalan kebaikan yang lebih banyak, maka dimasukkan ia ke dalam syurga. Di bawah pula amalan-amalan kejahatan bagi hamba yang kufur itu dengan seburuk gambaran lalu ditimbang. Apabila amalan keburukan melebihi amalan kebaikan, maka mereka pun dimasukkan ke neraka. Golongan mutakallimin berkata, amal kebaikan dan keburukan itu sendiri tidak boleh ditimbang. Menurut mereka yang dimasukkan di sini ialah lembaran yang tertulis kebaikan dan keburukan yang ditimbangkan, atau dijadikan cahaya sebagai simbol kebaikan dan kegelapan sebagai simbol kejahatan. Wallahu a'lam. Hakikatnya hanya Allah SWT yang Maha mengetahui. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beratnya timbangan amalan kebaikan bagi orang yang beruntung ialah kerana mereka mengikut kebenaran di dunia, maka diberatkanlah timbangan untuk mereka. Sememangnya fungsi mizan itu sebelum diletakkan kebenaran, maka ia akan tetap menjadi betul berat. Manakala bila diletakkan kebatilan di dalamnya, maka ia akan menjadi ringan. Itu kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dalam asar. Begitulah penilaian mizan itu sebenarnya. Wallahu a'lam. Kata Muqatil, mizan tersebut berkeadaan demikian kerana kebenaran itu adalah berat, manakala kebatilan itu pula adalah ringan. Wallahu a'lam. Hakikat mizan itu hanya Allah SWT yang Maha mengetahui, kan ia termasuk dalam perkara-perkara yang disebut Allah sendiri, sebut oleh ulama-ulama tauhid, ulama-ulama akidah,
Al-Sunnah wal Jamaah Syarah Maturidiyah sebagai perkara-perkara sama'iyat. Apa dia sama'iyat? Perkara yang tak boleh dibayangkan. Kita dengar, ya, sami'na wa ta'na, kita dengar dan kita patuh. Tapi kita tak boleh mentafsirkan sewenang-wenang bagian benda ni hanya dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Jadi itulah dia, ya. Habis kita membincangkan tentang surah Al-Qari'ah. InsyaAllah pada kuliah kita akan datang kita akan sambung dengan surah yang berikutnya, iaitu surah At-Takatsur, ya. Surah At-Takatsur insyaAllah dengan izin Allah SWT, ya. Kita akan bertemu pada kuliah yang akan datang, ya. Jadi sekali yang baik itu ambillah sebagai pengajaran untuk kita bawa dalam kehidupan kita yang sementara ini bersama suami-isteri, anak-anak kita, ahli keluarga kita, sahabat kita, dan juga seluruh muslim-muslimat kita, dan mudah-mudahan kita mendapat hasanah fid dunia wa hasanah fil akhirah, kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat. Dan kalau apa-apa yang disampaikan dalam bulan ni yang mungkin tidak menepati apa yang tuan-tuan inginkan, maka saya pun maaf dari Allah SWT, dari Nabi SAW, dan dari tuan-tuan dan puan-puan sekalian ni. Wallahualam, walakum. Dan kita akhiri kuliah kita hari ini dengan tasbih al-kafarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma hamdana wa tafadhal rasul. Allahumma inna laka fi nuri alayhi wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddil syamlahum wa farij jam'ahum wa shitfahum wa zalzalahum wa muslimin kilabi. Ya Qahhar ya Jabbar amtakim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma yamzul kitab wa yamjul sawazim al-ahzab ihzim wa sallallahu alaihi wasallam rabbana zina muzaqam ya rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab rabbana alayka tawakkalna wa ilayka al-masir rabbana taqabbal minna wa ana muslimina wa lana wa liqana wa amala fadilatu mubarak min syarri safar mubarak kasma alim ta'ala ma la tatawala min afiya fa subhanahu wa ta'ala fi asa'u wa alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum bila kuntum wa billahi tawfiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.